Okey dah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Selamat petang. Diharap anda semua sihat-sihat belaka. So insyaAllah hari ni kita sajalah nak borak-borak santai kan. Kita nak borak-borak bro. Kita ni tajuk nanti kita kenalkan siapa kawan kita ni. Tajuk dia borak-borak bro, onlinekan bisnes anda. Kat mana? Sajalah kita saja nak bersharing. Okey. So saya nak kenalkan, saya Muhammad Asas Rizal. So saya trainer program business online dan juga trainer team building yang dah 2 tahun PKP. Okey, dan ini adalah Bro Saiful Farhan. Okey. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang semua. Apa khabar? Hai, saya ucapkan selamat datang ke slot kami lah. Kami panggil dia bro, borak-borak bro. Borak-borak bro. Okey. Aku cakap nama saya Saiful Farhan, boleh panggil Bro Saiful Farhan. Saya adalah HR human resource untuk expert dan juga part of the digital expert also. Jadi kita boleh kongsikan apa pengalaman bersama. Ini mungkin permulaan yang menarik Menarik. Okey, buat pengetahuan semua, coach Bro Saiful ni dia coach juga. Dia coach digital marketing. So dia banyaklah buat sharing program-program HRDF, program-program digital marketing untuk student, untuk korporat, untuk usahawan. Banyaklah, satu Malaysia ada pusing kan. Job pun bagus. Lain macam dia ni, lain macam dia punya. Lain macam dia up dia. Mesti Jack. Okey. Tak Jack uji dia ni. Macam. So kami dah together lama lah sebenarnya. Kita start daripada program pelajar, program motivasi pelajar pada tahun 2007 Mat Ya betul. Panggil dia nama manja dia lah, Pak An. Bro. Nak panggil bro Saiful kan. Dia tergeliat dia kata lidah. Okey, so kembali pada tajuk, kita pun insyaAllah dah banyaklah sharing mengenai bisnes online kan. So hari ni kita santai-santai, kita nak bagi tahulah kepada kawan-kawan kita. Okey, sebelum kita teruskan, siapa yang tengok boleh like, boleh share. Lupa boleh share, boleh komen. Kalau ada soalan-soalan ke yang mungkin anda nak tanya kan. Okey, kita boleh berdiskus kat sini. Cuba kita try tulis kat komen kita try komen. Try komen lah. Siapa yang ada boleh komen, munculkan diri anda. Okey. Apa tu? Marah. Okey. So insyaAllah kita start dengan Bro Saiful lah. Okey. So Bro Saiful, katakanlah ada usahawan ni, sebelum ni mungkin dia banyak offline. Mengharapkan orang datang kedai atau apa. So macam mana dia nak starting untuk mengonlinekan bisnes dia? Okey. Okey, terima kasih pada Bro Sas. Cerita pasal online, saya amat setuju sangat kalau waktu sekarang kita dah bagusnya hari ni dah satu makluman hari ni dah 1 Julai. Saya just nak recap sikit. Kita dah 30 hari, kalau ikutnya dah 30 hari kita ber-PKP masa bulan 6 hari tu kan. So now adalah kita akan bersambung lagi. Ada lagi 2 minggu lagi. Lepas habis lagi 2 minggu. Nasib. Tapi apa yang kami initiate pada hari ni adalah untuk membawa topik-topik yang supaya boleh bantu ramai orang luar di sana. Do something. Janganlah duduk diam, tak tahu nak buat apa kan. Duduk rumah, mungkin ramai yang luangkan masa dekat TV, mungkin luang masa dekat handphone saja. So bagi saya ini adalah satu masa yang bagus. Memandangkan semua terperangkap, terkurung dekat dalam rumah. Hanya mungkin menggetil je, tapi mungkin dia boleh menggetil satu boleh buat duit. Dia bukan getil, mungkin getil handphone saja. Tapi bila menggetil ni mendatangkan tahap kewangan ni lebih banyak. Jadi bagusnya adalah bagi saya invite semua ambil peluang ni untuk online ke siapa ada produk ataupun bisnes, online kan produk anda. Banyak sangat platform yang kami akan kongsikan, beberapa platform yang kena
sepatutnya kena ada dah. Contohnya macam sekarang mungkin perlukan website, tapi website mungkin perlukan kos, tapi ada cara yang kita boleh dapatkan website yang percuma ataupun low cost tanpa ada modal yang besar. Yang kedua, mungkin ni kita gunakan live ataupun gunakan Facebook. Ramai ada Facebook personal tapi tak ada Facebook page. Alright, lain. Back to Brosas, mungkin ada tambah lagi? Okay, so macam saya lah, kita dapat kebanyakan usahawan-usahawan yang kita dapat ni adalah daripada golongan remaja purba. Remaja purba yang baru kadang-kadang memang saya jumpa baru nak pegang handset, handset, Allahumma salli alaihi smartphone. Sebelum ni mungkin pakai SMS, tapi dia starting kan. Di bandar tak ada masalah, insyaAllah saya rasa hampir semua orang ada smartphone. Tapi pernah kita buat di luar bandar kan, memang dia terkebir-kebir, WhatsApp pun terkebir-kebir. Maksudnya kepada yang kebanyakan mereka adalah banyak offline kan. Maksudnya dia buka kedai dan dia mengharapkan orang datang. Kali ni mungkin ada yang terkesan sebab apa? Dah lah kedai nak buka pun tak ada orang datang. Orang tak keluar rumah. Semalam saya pergi Shah Alam jam, adalah bayar bil-bil semua. Saya tengok kedai sedih. Maksudnya apa? Memang lengang. Satu, memang tak boleh makan kat dalam, tak boleh makan kat situ. Lengang, tak ada orang nak datang. Saya pun tak tahu adakah mereka ni survive sebab mungkin ada Foodpanda ke, ataupun mereka buka sekadar terpaksa buka. Kalau tidak, tutup. Dan di tempat saya pun nampak lah dah kedai tu siap bungkus. Cuma nasib baik saya tak adalah nampak kedai tu diubuhkan ke atau macam tutup terus kan. Dia just memang betul-betul dia bungkus. So first step yang mungkin anda boleh try, yang betul-betul masuk offline, anda boleh start dengan WhatsApp. WhatsApp dulu. So istilah dia first kali, kadang-kadang orang yang baru guna WhatsApp ni memang tak tahulah kan. So cubalah. Saya lagi satu saya nak share kepada anak-anak kan. Anak-anak yang mak dia bisnes kecil-kecil, tolonglah. Dia bukan apa, dia tolong mak dia main game. Dia tak nak tolong. Korang tu ambil tolong promo. Kan remaja sekarang kan ada TikTok, ada WhatsApp, ada Facebook, IG. So cubalah tolong. Kalau anda perasan kan, ada beberapa dipanggil orang, anak, dia beritahu kesian mak aku, niaga langsung tak laku. Lepas tu tak ada pembeli. So bila dia share tu, orang datang. Orang kata, Melah saya beli tapi saya bayar online, saya bayar by account, anda bagilah saya siapa kan. So tahap macam tu lah kan, sampai istilah dia netizen boleh bantu kan. So memang online sangat-sangat powerful. Okay, so istilah dia kat mana yang Bro Saiful boleh, maksudnya kalau yang baru nak tahu kan, kat mana mereka nak belajar ke atau nak try online ni agak-agak. Okay, kalau nak terima kasih. Sebab memang ramai orang yang memberi implikasi, banyak sangat yang impact terkesan dengan kesan daripada PKP ni, dan memang kita ada actually banyak platform. Bagi saya, bagi siapa yang baru nak mula bisnes, baru nak mula berjinak, ada produk ke, mungkin ada jadi dropship, mungkin ada jadi agent ataupun ada stokis ke, the best is mulakan dengan 5. Saya short formkan 5. Kita kena kuasai 5 platform ni. Pertama sekali Facebook, kedua adalah Instagram, ketiga adalah sekarang ni bagusnya kita dah ada TikTok, dan keempat adalah orang cakap Twitter. Sebab Twitter ni kami macam lebih macam IG dah. Dia dah boleh letak gambar, video. Dulu beberapa patah perkataan saja. Dan yang terakhir sekali YouTube. So boleh dapat kuasai 5 ni dah senang. Kita buat konten sikit tapi kita boleh share 5 tempat ni dah. So tak payah pening. Kadang-kadang saya nampak student saya ataupun usahawan datang, coach pening lah macam mana nak dapatkan leads kan. Senang je. Dengan satu konten, kadang-kadang satu hari dah boleh buat lebih kurang 30 ke 35 konten dah dengan menggunakan platform ni saja. Jadi bukannya benda yang susah, tinggal nak usaha sikit je. Itu yang saya perlu highlightkan 5 platform dulu, dan kita boleh dapatkan leads atau menarik lagi kita punya customer. Ini yang ramai orang kadang-kadang ada platform tapi tak buat duit. Maksudnya tak generate something lah. Tu yang kesian kadang-kadang.
Okay. So apa perkara asas yang mungkin diorang boleh share, contoh gambar ke, copywriting ke, video ke, apa yang sesuai di media sosial ni? Untuk asas lah, Okey. sebab saya tak apa, untuk remaja ni saya rasa tak ada masalah. Memang settle masalah untuk remaja ni. Bagi tahu TikTok dia install, tahulah dia nak godek-godek. Cuma kepada yang golongan remaja purba ni kan, remaja purba ni, okay, apa dia nak buat ayat ke, nak tulis, kadang-kadang ialah remaja purba, type pun typo kan, contoh-contohlah. So gambar ke video, apa yang sesuai dulu untuk konten untuk di share di media sosial? Okey, biasanya kita boleh mulakan bagi yang baru nak berjinak, baru macam tak ada pengalaman saya sarankan adalah fokus pada konten. Maksudnya konten tu maksudnya penting. Konten ni tak semestinya copywriting saja. Copywriting is part of content. Anda boleh fokus pada gambar, buat video, produk fotografi dan juga adalah copywriting. Dan sekarang banyak dengan anda menguasai konten anda dah mencukupi dah. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh iklan McD. Ingat tak McD keluarkan ayam goreng, dia pertama kali keluarkan ayam goreng dia. Apa yang dia buat? Dia bukan hanya keluarkan billboard, dia bukan hanya keluarkan ni, dia gunakan video. That's the power of video marketing. Nowadays is very powerful untuk gunakan video marketing. Tak kisah berapa panjang, berpendek, yang bagusnya dia lebih kurang 3 minit ataupun short video lah. Kita panggil SFV, maksudnya short video form. Short SVF, short video form. So maksudnya supaya lebih senang kita nak engage. Dan orang dengan contohnya dengan iklan McD tadi kan, orang nak beli makan ayam goreng, kita tengok bunyi dia dengan ayam goreng nampak sepiji tu, kita rasa macam sedapnya, macam nak beli. Dengan itulah menariknya lagi kita ramai peminat untuk lihat kita punya konten. Dan pelaburan tu kadang-kadang sekejap je, sikit je, tapi kita boleh berulang, kita boleh retarget lagi balik dengan audience lain. Itu yang paling penting. Jadi saya selalu sarankan untuk permulaan ni, kalau kelas saya ataupun saya berkongsi pada usahawan, perkemaskan, cantikkan anda punya konten tu, anda punya isi kandungan, baru orang suka nak tengok. Ni kalau anda ni asyik dalam TikTok, asyik nak menari je boleh, tak masalah nak menari je, tapi kita mesti tahulah bagaimana perjalanan kita punya media sosial tu. Kita nak tarik dapat duit ke, buat bisnes ke, tak ada ke, ataupun nak hanya sekadar ramai follower je. Tapi kalau ramai follower tapi tak boleh buat duit pun buang masa juga. Jadi ambillah peluang ni. Ada orang ramai follower tapi tak boleh buat duit juga. Ini pun salah satu, pun ada isu. Ramai, sebab zaman sekarang, bagi saya, nampak saya zaman sekarang bukannya tentang ramai follower. Dia dah satu stage lain. Konten anda menarik, dia visible lebih banyak, orang suka, orang tengok, dan orang akan boleh get intipati, dan dia akan sangat dekat dengan anda lah. Itu senang. Itu yang saya cakap tu, mulakan dengan content marketing, perkemaskan konten tu. Okey, terima kasih yang tengok tu. So siapa yang tengok bolehlah belanja like. Ada nak komen boleh? Kalau nak komen kata macam nak tanya kita orang pun tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada Coach Riz. Ini usahawan daripada JB. Johor kan, Johor. Dia donat. Orang yang hebat ni. Donat apa nama dia, saya minta maaf, saya lupa kan. Kita sama-sama bertravel dulu di Terengganu. Memang banyak pengalaman manis semasa travel tu. So Coach Riz ni suara dia macam DJ. Nampak tak saya je? Suara macam DJ, dia NLP. Dia NLP dan dia buat bisnes donat di Johor. Nanti kita check balik lah kalau sedap ni donat ni. Donat Johor dia lain sikit. Dia donat dia ada coklat, ada pink color kan. Ada macam-macam. Nanti kalau Coach Riz tengok boleh copy link page ke FB ke, boleh masuk dekat kita punya komen, nanti kita boleh tengok. Okey, yang tengok tu terima kasih. Kita ni hari pertama lah kita buat berbuat bisnes ni. So boleh like, comment, share. Okey, donat nama dia Donat Gebu Kak Yus. Copy link. Coach, bagi link. Jangan nak turun bukit sangat. Ini kurang-kurangan Coach Riza. Thank you, doakan saya. Nak tanyalah, kalau Coach Riza boleh balas, PKP ni masih tutup, buka ke tutup bisnes donat tu? Ya, kalau boleh dapat jawab lah. Okey.
Terima kasih Coach Apa Riz. alternatif dia buat sekarang lah? Kalau dulu sebelum tu ada kedai ataupun buat Ah, apa alternatif dia sekarang? turun turun bukit. Turun bukit ni dia ada special cerita. Itu di balik tabir lah. Ni apa cerita orang yang tak tahu, cerita benda lain kan. Bahasa tak sampai. Bahasa tak sampai. Okey, tak apa, tak apa. Sebab kita ni kan kita borak-borak santai kan. Okey, saya tertarik ada dua perkara yang tadi Coach Bro Saiful share, iaitu MACD. MACD istilah dia masa dia mula ayam goreng tu 2 minggu saya pergi kat MACD kan, tak dapat ayam goreng tu. Saya geram. Cakap baik tak payah buat iklan. 2 minggu dah tak habis. So, apa strategi kau? Saja orang buat orang geram ke ataupun dipanggil memang ayam tak cukup? Masa tu memang geram. Bila first dapat makan, ini pendapat peribadi lah, memang sedap lah. Dia tahu, dia dah tahu dia cita rasa orang tempatan kan, dia mesti rasa lidiknya. Betul. Okey, lagi satu, bab video tadi Coach Bro Saiful ada bagi tahu. Bab video, ambil video. Saya nak beritahu kebanyakan dipanggil kita banyak video yang mungkin business ke whatever, kita ambil video dan kita simpan karat dekat mana, kat handset. So apa salah kita share je dekat media sosial, istilah dia kan kat IG kan. IG saya barulah pakai Reels IG. Saya terkejut, video saya beribu orang view. Padahal sebelum tu 1, 2 Coach Saiful tengok dapat 1 view. Nasib lah. Tapi kalau keluar. Tapi di IG tu ada 3-4 video yang beribu view. Wow, saya rasa macam okeylah kadang benda rezeki. Bab viral ni rezeki kan. Okey, so macam istilah dia tadi Coach Bro Saiful ni dah share 5 platform kan yang kita boleh guna. Okey, macam contoh macam mana kita bukanlah nak memaksimumkan sangat. Okey, so macam mana kita nak guna pakai platform-platform yang sedia ada ni? Okey, boleh? Okey. Sebenarnya bila kita dah ada konten, dah senang dah. Dah tak apa pening lah. Bila kita dah ada konten, maksudnya nak letak mana je, simple. Sebab dalam media sosial, dalam online ni, dia 2 benda yang kita kena pegang. Satu adalah konten kita yang kita boleh kawal, yang kita boleh kontrol. Yang satu lagi yang kita boleh kontrol itu adalah sistem atau algoritma. Kita kena tahu algoritma Facebook, kita kena tahu algoritma IG macam mana, algoritma TikTok macam mana. Macam tadilah, macam Bro Sas cakap tadi, kita post kat Reels tu, dia punya viewable tu, visibility sangat cepat. Kalau cuba bayangkan video yang sama, letak je kat TikTok lagi cepat, lagi dia punya orang melihat dan orang nampak kita punya konten tu sangat pantas. Bukannya 1000, malah kadang lebih dengan konten yang sama. Jadi saya balik semula adalah back to your content. So kita boleh gunakan contohnya macam sebenarnya tak payah pening kita pasal konten ni. Tak semesti kita nak kena buat semua benda kita nak kena buat, tunjuk produk. Kadang-kadang banyak jenis yang konten-konten yang kita boleh kongsikan. Kita ambil daripada selebriti, kita ambil daripada influencer yang dah ada. Contohnya saya pernah buat testing untuk saya hanya ambil video Ustaz Abid Liu saja. Saya bukan post, saya ambil, saya edit sedikit, letak lagu yang agak macam sayu-sayu sikit, lepas tu saya post kat Reels. Saya macam wow, saya nak tahu berapa 1,200 lebih orang melihat video tu. Padahal kalau saya buat feed je, kalau saya hantar posting biasa je dengan konten sama, video simple, letakkan konten, mungkin orang yang tengok tu, mungkin orang yang view tu, mungkin dalam saya tengok insight dia tak sampai 1,000 pun, mungkin beratus saja. Jadi nampak tak? Itu yang kalau kita gunakan function dalam setiap media sosial tu, ada dia punya function dan juga ada target group dia. So dengan satu konten tu pun kita dah boleh kembangkan dah. Sebarkan dan kembangkan. Betul? Okey. Macam saya lah buat satu video, saya masukkan dekat first kali ini pendapat saya lah. Saya masukkan saya edit untuk masuk YouTube. Lepas tu untuk dekat Reels tu, dia memang kita boleh edit dalam tu. Lepas tu video yang sama juga masuk kat TikTok, kita edit video kita dalam TikTok tu. So dah pun kita boleh lepas tu kalau dah kat TikTok tu kita boleh save, kita boleh masukkan juga dekat Facebook ataupun dekat IG. So
istilah dia senang sebenarnya. Satu video tu, konten tu kita boleh share kat hampir semua platform. Jad, nak tanya Bro Saiful tentang macam mana macam maksudnya mereka ni nak review produk. Contoh nak review produk. Dia macam ni, kadang-kadang ada orang perasan dia glamour tapi dia tak gunakan keglamoran dia tu untuk dapatkan duit macam Bro Saiful cakap. So macam mana? Mungkin nak jadi review produk orang ke, starting ke tu, macam mana, ada tips-tips tak yang dia boleh kongsikan? Okay. Alright, tips dia adalah senang je, simple. Mulakan dulu anda punya online presence. Saja simple. Online presence. Anda boleh share anda produk, konten dahulu. Kemudian pastinya, contoh kat YouTube lah seperti kat YouTube. Saya ada seorang student saja tu, dia buat video simple je. Video kadang-kadang video untuk budak-budak, ambil kartun-kartun, dia buat video, buat slideshow, dia letak. Macam tu dengan lagu dia. Bila ramai subscribe, barulah ada orang dapat nak engage dengan kita untuk dapatkan paid review. Itu pun dah satu extra income. Extra orang dia instead dia buat konten, selalu buat konten, sekarang orang bayar dia untuk review dan juga buatkan konten untuk orang lain. Nampak tak? Dia punya, saya percaya kalau anda tak mulakan, anda tak akan nampak sejauh mana perjalanan anda. Kita cerita hari ni kan, ramai yang dah tahu tapi mungkin tak ramai yang bertindak. Tahu YouTube boleh buat duit. Macam saya memang saya tak saya banyak video tapi baru saya nak letakkan video saya dekat YouTube. Tapi back to yourself, kita kena gunakan semua platform yang ada. Kalau anda ada video, kalau anda ada macam input yang bagus, just share. Sebab nowadays orang nak search barang pun, nak share sesuatu pun, dia bukan hanya guna Google, orang gunakan YouTube juga. Ni saya cakap bila tentang YouTube lah. So YouTube is another one platform untuk generasi yang baru ni untuk searching something. Nak belajar sesuatu, how to dia, nak belajar, nak cari ilmu, nak cari apa, macam mana nak membaiki pintu ke, dia akan mesti ada video tu. How to tu memanglah ada banyak lah. Dan yang paling seronok ialah saya tengok video macam mana nak buka pintu. Saya cakap how to open the door dan how to close the door. Saya cakap dia tahu view dia berapa? 1 juta lebih. Saya rasa 2 juta kot. Dah sekali dah satu video je tu. Perasaan je tu. Perasaan je. Muka kadang-kadang macam tak masuk akal, tapi dia dah buat dulu, dia dah buat tindakan, dia dah mulakan dah. Mungkin ada yang juga boleh buat ahli suara, bahasa-bahasa pun boleh juga. Gunakan kesempatan tu untuk apa yang kita tahu. Maknanya konten tu balik pada apa yang kita expert, apa yang kita tahu. Sebab saya percaya setiap daripada orang ni, macam Rosa, saya, yang menonton semua ni, anda semua yang menonton, ada specialist dia, ada kemahiran yang anda tahu, yang which is orang lain tak tahu. So kalau anda dah tahu dan mungkin boleh bantu ramai orang lain untuk share anda punya knowledge, it's gonna be saya rasa membantu ramai orang lagi, especially waktu-waktu sekarang ramai orang kat online PKP. Okay, dan saya nampak ada satu soalan. Kita reserve soalan untuk Coach Chris untuk sesi akan datang, video kreatif dia cerita. Dia tanya macam mana nak buat video kreatif. Tak apa, ni is a good things kita boleh buat sharing nanti macam mana. Ada banyak platform percuma sebenarnya. Apps, banyak apps, banyak ada yang web based yang kita boleh gunakan, yang boleh kita edit video sendiri. Senang, very very simple. Dan jangan lupa tonton kami punya, insya-Allah kita punya live untuk akan datang, insya-Allah bermula ni hari ni. Sebenarnya kick off 1 Julai dan kita akan cuba konsisten kongsikan tentang apa yang kami tahu untuk bantu lagi ramai orang. Itu je. Back to you. Okay, just lagi satu nak share lah kan. Masa PKP ni student agak banyak belajar ke banyak main game? Budak sekolah ni kan. So kat situ kan macam anda kadang ada mak bapak memang marah dekat anak asyik main game kan. So cuba create memang dia main game, sebab kalau kita halang pun tak boleh juga. Nak ambil handset pun dia nak PDPR juga, walaupun tak ada PDPR sangat pun kan. Cuma ada kerja-kerja sekolah mungkin kan. Tapi cuba anda boleh tolong, anda boleh tengok dekat YouTube boleh dapat monetize, boleh dapat duit. So kalau anda perasan lah, budak-budak dia suka tengok video game. Betul. Video game dalam YouTube. So anda maksudnya bagi tahu kat anak tu, antara dia ada dua cara. Boleh buat live dekat YouTube
Tapi dengan syarat lah, ada syarat dia. Ataupun main game tu save. Maksudnya record, save, lepas save tu masuk kat YouTube. Sebab main game ni dia tak bukan 20 minit, bukan 10 minit, bukan 15 minit. Berapa? 2-3 jam. 2-3 jam. 3 jam dan orang budak-budak tengok je. Okey. Terima kasih yang tengok tengah view kita, boleh like, komen dan share kita punya live ni. Terima kasih. Yang bagi like tadi terima kasih sebab ini kita nak share kita punya program ni. Kita nak lalulah orang ada orang view kita. So tajuk kita hari ni borak-borak bro, onlinekan bisnes anda kat mana. Okey. So kalau anda ada pertanyaan boleh tanya aku kot. Macam mana nak buat ke, macam mana nak mulakan ke, kalau ada soalan pun boleh. Macam Coach Riz ni tanya macam mana nak buat video kreatif. Nanti kita buat. Okey, terima kasih yang bagi love. Okey, satu perkembangan yang baik, ada love, ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Janganlah belanja like. Kalau video ni bagus dan sangat manfaat untuk anda semua, tolong boleh bantu untuk sebarkan untuk orang lain tahu manfaatnya, dapatkan manfaatnya. Jadi ini 1 Julai adalah satu permulaan bagi kami juga dan kami akan cuba bantu dengan topik-topik yang menarik. Sebenarnya kami dah ready kan a few things to be shared. Alright. Lagi satu tips kan. Contoh kan kadang-kadang Coach Riz kadang-kadang untuk macam donat kan, Coach Riz atau usahawan lain senang je. Produk dah ada kan. Kita buat video makan je atau live makan produk kita. Memang. Betul dia akan macam geram je orang tengok kan. Walaupun ada orang kata masa PKP ni janganlah tunjuk makan durian. Nasi. Tapi kalau kalau live makan durian memang ada juga orang kena baling kan. Tapi yelah rezeki masing-masing lah kan, rezeki masing-masing. Kadang-kadang okey, ni Coach Amirul Ashraf dah masuk, makan laju. Makan. Okey, maksudnya kalau kita buat video makan pun akan menggeramkan orang, betul? Sebab itu kalau anda perasan, kalau video live makan tu, kalau artis-artis buat makan atau review produk dekat IG kan, cepat je laku kan. So macam anda pun boleh test lah. Yelah time kita nak makan cuma set kamera sikit. Kalau katalah tak ada sangat stand, letak jug atau ni letak handset anda makan. Kan. Tapi kita buat dulu, istilah dia jangan tak buat. Sebab bila anda buat nanti anda akan dipanggil, akan menambah baik video anda. Kita tak boleh nak first video dah perfect. Kita orang biasa kan. Just anda starting mana-mana yang video yang dah perfect. Sekarang ni dulu kalau dia tengok first video dia pun malu. Tapi kena buat dulu. First step tu kena dimulakan. Okey, nak tanya Coach Bro Farhan, susah tak nak dipanggil nak daftar ataupun nak ada akaun di media sosial ni? Okey. Alright. Nak cakap susah tu tak sesusah dululah. Maksudnya sekarang sangat mudah, lagi mudah. Yang penting ada email Jangan pakai Yahoo Yahoo dah tak pakai dah. Yang penting pakai Gmail. Ada kawan kita pakai Yahoo kan? Ada orang pakai Yahoo lagi, astagfirullahalazim. Saya tak tahu zaman bila, tapi saya masih lagi simpan. Tapi Hotmail tak adalah. Hotmail tak adalah. Tapi mulakan dengan anda ada email dah cukup. Lepas tu kita dah boleh mula daftar ataupun kita convert kan. The best untuk kalau anda business, untuk personal, untuk Facebook anda dah boleh kena ada Facebook page. Kalau IG anda dah convertkan anda punya IG personal ke IG for business. InsyaAllah nanti kalau kita boleh kembangkan lagi topik-topik ni, kalau ramai yang nak, kami boleh bantu ataupun benda ni sebenarnya mudah tapi dia agak sedikit teknikal je, tapi taklah teknikal sangat, tapi kita boleh guide lah, kita boleh bantu sebenarnya. Dan sebagai anda usahawan, anda ada produk, anda ada servis, anda kena letakkan produk anda, servis anda dekat platform tersebut dan jangan gunakan personal sebab personal sangat limited dan dia bukannya bertujuan untuk menjual ataupun anda boleh buat promotion. Dan anda kena ingat, nama pun media sosial. Orang datang nak bersosial. Jadi kalau anda guna personal, dia hanya nak bersosial, mungkin nak tahu dah, tinggal dah. Okay? Tapi dia takkan ramai pembeli. Tapi kalau anda gunakan page ataupun IG for business, pastinya orang yang datang ke page anda tu tengok dan lihat ataupun scroll anda punya page ataupun anda punya IG tu,
banyaknya mesti nak membeli, mesti itu ada potential customer anda yang which is anda kena tarik mereka beli dan jadikan anda punya sebagai anda punya loyal customer anda. Dan ini yang saya nampak sebenarnya kesian kadang-kadang bila ramai follower tak semestinya ramai anda boleh buat duit. Kadang-kadang tak ramai pun orang tengok video anda, kadang-kadang tak ramai pun, mungkin tak ramai reach. Dan nasihat saya adalah kenapa kami pilih topik ni mula-mula adalah online kan bisnes anda dekat mana, kerana sekarang anda nak mudahkan online dia percuma. Anda tak perlukan ada apa pun. Anda hanya perlukan ada mungkin handphone yang anda ada bukan handphone Nokia dan anda ada laptop dan anda ada internet. Sekarang anda ada internet. So itu je. Jadi anda daftarkan anda punya produk dan di platform-platform yang saya sebutkan sebentar tadi lah. Dan dia percuma. Sebenarnya adalah tentang zero cost. Tak perlukan anda tak seperti macam dulu. Kena ada anda kena, mungkin cost ni sekarang adalah cost data lah, cost data tapi elektrik je. Tetapi sekarang gunakanlah platform yang ada untuk kembangkan ataupun mulakan sesuatu. Kalau tak ada produk, jadikan dropship ataupun jual produk orang lain dulu. Okey? Betul. Okay, itu yang saya boleh share. Bab data ni sekarang dulu orang kena beli peman data 30GB, contoh 10GB dalam berapa puluh, berapa ratus. Sekarang dah unlimited. Tengok pada tempat kawasan anda, kalau anda Telkom tempat anda okey, beli yang unlimited RM30 per month. Boleh call, boleh unlimited. So beli internet pun tak macam dululah. Dulu data ada free 1GB, itu ialah nak guna kan, pengalaman dulu kan. Lepas sampailah kawan-kawan suggest kata beli yang unlimited, RM30 per month. So saya rasa untuk usahawan 30 per month tu beli prepaid pun just nice lah, okey lah tu kan. Okay, so apa isu yang kita boleh borak lagi? Contoh untuk online. Online ni sebenarnya ada orang tanya saya, ada benar ni beberapa soalan lah sebelum ni. Coach, saya tak ada SSM, saya tak ada register customer, tak ada register company. Tak apa, untuk mulakan dahulu, buat je dahulu, maksudnya anda dah buat account dahulu, kemudian anda boleh dah daftar. Sekarang pun nak daftar untuk company enterprise, tu semua dah boleh online. Boleh pakai ebis.my dah ada boleh online kan antara SSM. Tapi bila anda dah mula, sekarang bagusnya siapa-siapa peniaga-peniaga online, anda kena memang kena daftar dah. Anda kena daftar anda punya bisnes dekat SSM. Sama juga kalau anda ada berusaha, tadi saya nak tambah lagi, tadi selain daripada 5 tu ada media sosial. Another part is marketplace. Yang which is orang kadang-kadang dia confuse, apa ni, apa beza Shopee, Lazada dengan Facebook dia? Beza dia adalah pasti owner lain, satu Alibaba, satunya Jack Ma, satunya Mark Zuckerberg punya lah ataupun Google punya. Tapi function dia berbeza dan mungkin ramai crowd yang di setiap tempat tu ada crowd dia. Macam marketplace tu kita panggil dia e-commerce ataupun kedai online lah, kedai e-commerce, kedai online. Jadi marketplace yang ada adalah Shopee, Lazada yang paling high lah, yang paling kalau ikut statistik daripada end of the 2020 sampai tahun Januari 2021, paling ramai orang user adalah Shopee, yang semua orang tahu, semua orang mesti ada, sekarang semua orang ada Shopee. Kedua ada Lazada, dan yang ketiga anda boleh gunakan Facebook Marketplace untuk anda gunakan, anda pasarkan anda punya produk dekat Marketplace. Jadi itu pun dah mencukupi. Bayangkan ini baru dia berapa bersiaran, baru lebih kurang setengah jam. Dah sekejap setengah jam. 30 minit dah. 30 minit. Nampak tak? Kalau anda tak nampak peluang ini satu peluang untuk anda mungkin hilang peluang ni sampai bila-bila. Dan gunakanlah kesempatan ni. Semua orang lockdown, semua orang ber-PKP, jangan fikirkan masalah. Tak tahu nak buat apa, nak apa. InsyaAllah anda tonton video kami ni, live kami hari-hari ni pun insyaAllah boleh buat sesuatu dah untuk anda, untuk bantu anda punya kewangan dan so on. Dan yang bestnya saya ulang balik, yang bestnya adalah bila semua orang lockdown, semua orang buat kat rumah, semua orang hanya dekat handphone, semua orang online. Dia walaupun dia tak ada aktiviti kat luar, tapi dia ber-online. Jadi bila lagi kita nak pakai kesempatan ni? Nak tunggu sampai habis Julai ni, sambung lagi sampai pemulihan 2, pemulihan 3,
tak bergerak-gerak, tak buat apa-apa. Please, saya invite semua, gunakanlah peluang ni. Okay? So macam marketplace pun ada marketplace di Facebook kan, Betul. marketplace di Shopee, di Lazada. Macam ni, kalau kata anda tak ada idea untuk bisnes, tak ada produk, anda cuba cari, tanya kawan-kawan, orang yang terdekat, adik-beradik ke, okay, atau orang jiran-jiran ke yang senang, ataupun anda boleh tengok produk-produk yang viral. Contoh produk-produk yang simple jual macam Cokoja, Cokodap, Coko tu kan. Itu pun simple juga kan. Maksudnya anda boleh jadi dropship, anda boleh deal dengan agent ataupun shop stockist tu. Anda deal macam mana, anda ambil order, lepas tu anda boleh jual. Itu untuk maksudnya anda boleh sebarkan dulu di kawasan perumahan anda melalui WhatsApp contoh. Itu pun online juga guna WhatsApp kan. Lepas tu anda pun bolehlah start dekat Facebook kan. Cokoja tu kalau makan live geram tak gerak? Cumanya kalau anda buat live tu mungkin yang tengok tu ramai, maksudnya boleh hampir satu Malaysia kan. Cumanya kalau dapat order daripada luar tu anda kena fikir post ke tak apa, anda boleh deal dengan agent tu, so agent tu yang post kan, stokis tu post kan. So jangan anda just tanpa modal anda boleh mulakan bisnes di online atau mengonlinekan bisnes anda. Kadang-kadang kita stok banyak di rumah kan, simpan karat. Simpan kan. Memang simpan makan sendiri. Simpan, kita ambil beli produk nak jual, rupanya pakai sendiri, simpan sendiri, duduk bawah katil. Okey. So contoh kan. Okey, katakanlah boleh tak kita ada katalah hakak-hakak lah atau makcik-makcik lah. Kat mana produk dia yang sesuai untuk mungkin difokuskan lah. Maksudnya mungkin sebab setiap platform ni dia ada range umur dia. Dia ada customer avatar dia yang ikut umur apa semua kan. Cuba just share lah mana yang agak sesuai. Platform A umur berapa, platform B umur berapa. Okay bro, Saiful. Okey. Saja je bagi saya jawapan. Nanya saya. Okey, tak apa. Nanya Pak Karim. Okey. Semua kena faham. Setiap platform ada dia punya audience dia, ada targeted audience dia. Okey. Ada range umur dia, ada pengguna dia. Jadi itu saya cakap, saya sarankan semua orang ambil peluang untuk gunakan semua platform yang ada. Pertama sekali Facebook. Okey, untuk Facebook saya selalu sarankan, biasanya yang sekarang pengguna yang ada adalah user yang berguna adalah saya ingat dah berjuta, kalau Malaysia dah berjuta, memang the whole Malaysia memang semua ada Facebook, tetapi yang kerap menggunakan Facebook, online di Facebook adalah orang yang berumur biasanya 35 ke atas. 35 ke atas. 35 ke atas ramainya ada di Facebook. Dia orang selalu online ataupun tengok apa news ke, cari barang ke, cari orang ke, dating ke, semuanya dekat dalam Facebook. Okey. Itu orang umur dalam 35 ke atas mungkin nak cari isteri nombor 2 ke 3 kan, contohlah di situ kan. Nasib. Okey. Sebab betul dekat Facebook dia ada bahagian tu dating, untuk dating. Ada baru ni dia punya apa yang dia kan, dia auto invite pergi dating. Itulah. Itu yang saya dapat tu kan. Ini lagu masuk ni sebab dia virtual flirting kan. Dia lu bahaya juga Ini yang kadang-kadang sampai ada yang itulah, ada yang lebih teruk lah, sugar mami lah apa semua kan, bahaya juga kan. Okey, itu part Facebook. Itu part bisnes lain lah. Sugar mami itu part bisnes lain lah. Itulah, itu yang kontroversi tu. Itu ada part Facebook range umur dekat situ, sebab dia tahu korang nak muda-muda kan, mungkin nak cari seorang kan, dia dekat Facebook range umur dia biasa 35 ke atas. Dan kita dah boleh fokus dah, biasa orang umur 35 ke atas ni konten yang macam mana dia suka, produk apa yang dia orang suka cari dalam Facebook. So anda dah boleh tahu dah, dengan umur sebegitu anda dah boleh tahu dah targeted anda punya audience anda. Itu satu. Dan yang kedua, Instagram. So Instagram biasanya range umur dia lebih kurang dalam 28 ke 34, around that. Biasanya memang guna tegar untuk Instagram, sebab Instagram ni mudah. Sebab
saya ingat lagi Instagram mula ditubuhkan tu, waktu tu masa tu memang generasi dia orang yang memang yang hype kan, benda tu yang dia orang gunakan dengan gambar, bentuk gambar, senang. Haknya bukannya bertulis. Orang yang bertulis ni biasanya umur yang macam tu lah 35 ke atas kan, saya tulis panjang lebar, copywriting. Ya Allah, kerana saya pun sakit mata nak tengok, nak baca kan. Jadi biasanya serahkanlah warga-warga yang dah ni kan. Jadi supaya dia suka membaca. Tapi kalau yang umur yang 28 sampai ke 34 ni biasanya dia suka Instagram. Dan sekarang banyak Instagram features dah banyak dah. Walaupun dengan gambar saja dia boleh letak sedikit copywriting yang ringkas. Lepas tu boleh letak video, short video. Sekarang ada IGTV. Lepas tu dia ada stories. So banyak yang kita boleh gunakan dekat Instagram dan dia mudah. Dan sekarang bagus pula Instagram dengan Facebook dah owner yang sama dah. Jadi dia dah boleh integrate. Maksudnya kita hantar dekat Instagram, dapat dekat Facebook. Ni dah integrate, dah boleh tak payah pening kepala nak buka. Dia dah boleh link dah. Dia tak ada pening kepala dah. Satu post ni dah boleh dua platform gunakan. Itu tentang Instagram. So now move forward adalah yang sekarang trend adalah TikTok. Saya ingat lagi masa saya tahu TikTok ni yang masa PKP pertama, MCA 1.0. Masa tu baru saya dedahkan tentang short video last year. Kalau dah ambil tindakan daripada last year, memang anda dah boleh jadikan ramai follower anda ataupun konten anda yang bagus. Dan dia ramainya generasi yang sekat TikTok ni biasanya umur daripada 20-an sampailah ke 25, 26, 27. Biasanya itu yang ramai ke TikTok. Sekarang masa tu zaman last year 2 years umur macam tu yang ada TikTok. Sekarang dah move forward sebab ramai dah online, ramai dah yang dah dewasa ataupun yang user daripada Facebook berpindah kepada sedikit buka TikTok. Saya ingat lagi masa saya attend training untuk TikTok tu dulu, trainer saya ataupun coach saya tu umur dia lebih kurang dalam, dia daripada Singapura. Saya ingat lagi umur dia lebih kurang dalam 26 tu je, muda sangat. Tapi dia dah ada top follower yang paling ramai dekat Singapura. Dia buat training. Nampak tak? Masa tu dia dah muda dah. Dia dah explore benda tu dah. Mulanya sebab dia minat dengan video, dia buat video. Lepas tu dia explore lagi tentang apps TikTok ni. Bagus. Dan dia buat free training macam tu. Jadi saya cakap, waktu tu zaman tu. Dan masa tu pun ramai yang baru nak catch up lah. Macam mana TikTok ni, apa apps yang sesuai. Tapi sekarang saya nampak lah dia punya kepantasan tu, ramai follower dan makin ramai orang ada TikTok. Sebab TikTok biasanya saya ingat lagi, ramai orang ada user TikTok belum sampai 1 tahun lagi pun. Belum sampai, kalau anda ada TikTok pun mestinya belum sampai 1 tahun. Sebab dia ditubuhkan pada tahun 2019, late 2019, dan nak 2019. Jadi sebelum nak ada COVID lagi. Jadi almost there lah. Jadi umur tu muda dah catch up on that. Jadi platform yang lain, YouTube dan Twitter ni biasanya dia open. Jadi saya tak ada spesifik, tapi can use this sebab kenapa? Ada satu content kita boleh blast semua 5 tempat. Dan satu video dah boleh letak kat YouTube, satu video boleh letak kat Facebook, IG, dah boleh letak dekat TikTok dan juga dekat sekarang ni Twitter pun akan keluarkan ruang saya tengok apa nama dia, dia akan buatkan short video. Dulu gambar je, sekarang dah ada short video. Saya dah ada dah, tapi dia akan buat macam story sikit lah, macam story dekat Instagram. Itu yang dia latest kan, tapi tak tahu apa nama dia, incoming. Dan apa cerita tadi? Okay tu dah. Ada tadi tak hilang dah. Dia macam spark. Okay. Just untuk TikTok lah kan, apa pendapat bro Saiful kan? Pendapat, maksudnya orang melihat TikTok ni macam mana? Apa tanggapan orang macam maksudnya umur-umur kita ni tentang TikTok? Adakah dia macam positif ke negatif ke? Cuba kita share lah TikTok ni macam mana? Kalau biasanya, terima kasih. Biasanya orang gunakan TikTok untuk personal branding, tu je. Personal branding. Orang nak tahu kita ni siapa, siapa kita. Kalau kita penjual, kalau kita adalah usahawan, dia nak tengok siapa kita. Jadi apa yang kita selalu kongsikan, apa yang kita selalu letakkan kat dalam kita punya media sosial, walaupun TikTok. Mungkin dia cakap, kenapa usahawan ni ada yang karakter yang suka menari, mungkin dia nak menghiburkan.
Ada yang usahawan ataupun ada yang cikgu-cikgu guru-guru kat luar sana, dia nak mengajar lah ataupun to educate, ada yang macam tu. Jadi dia lebih pada personal branding. Jadi gunakan yang bagusnya, anda ada satu video dekat TikTok, buat je satu video kat TikTok, anda dah boleh hantar kat semua. Maksudnya dia boleh pergi dekat ke WhatsApp semua kan? Yes. WhatsApp boleh, dekat Facebook boleh, Instagram boleh hantar juga dekat YouTube. Untuk makluman juga satu saya lupa. YouTube juga akan keluar satu platform baru tau sebenarnya, nama dia Shorts. Ni dekat overseas dah ada, kat UK Shorts nama dia. Dah ada tak? Dia syarat dia yang saya try bawa 60 saat dan kena pakai portrait, bukan landscape. Ya, tu. Sebab saya guna landscape bawa 60 saat dia tak jadi short. Tak jadi short. Kan ada dah. Cuma dia dah tak dah ada. Sebab saya ingat masa saya tahu tu adalah masa tu saya just tahu tak sure lah, awal tahun lah, Januari tu saya tahu short, tapi dalam beta, dia bentuk beta lagi. Beta. So sekarang ni dia dah ni, so nampak tak dia punya powernya, anda ada satu konten, anda dah boleh letakkan kat semua platform yang ada. Itu lebih pada, saya cakap tadi TikTok adalah pasal personal branding, orang nak kenal you lagi akan datang. Dan adakah anda dah percayalah benda ni akan jadi satu asset untuk anda. Kita panggil dia digital asset. Dan dia akan ada value. Dulu orang nak simpan hartanah, bangunan, tapi percayalah dengan anda ada konten yang bagus, orang nak beli anda punya account ada. Betul ingat account. Kedua, anda boleh jual anda punya account dengan ada value dia. Kedua, kalau anda ada website, kalau konten anda website bagus, orang boleh jual website anda dengan harga dia. Seperti orang beli syarikat. So itu yang saya cakap tu, dia adalah tentang digital asset. Dulu orang cerita pasal asset, sekarang property kan, rumah lah apa semua. Tapi move forward, orang akan lihat daripada digital asset. Itu yang ramai yang tak tahu. Biasanya ramai tak tahu. Saya move forward on that, tapi best lah. Maksudnya kalau anda ada website pun dah ada. Kalau anda ada account yang bagus, Shopee ke apa yang bagus, anda boleh jual. Ada orang beli. Betul. Dulu kalau ingat tak dulu kalau every page kan, ada orang ni dia buat artis punya, dia naikkan follower sampai 10,000, dia jual kat artis tu. Ataupun dia tukar nama, siapa yang nak tukar je nama. Dulu lah sebelum ni lah. Sekarang saya tak pasti business tu ada ke tak lagi kan. Dia macam jual syarikat. Saya rasa ada, tapi mungkin target audience yang berbeza lah. Mungkin dah audience dia dah berubah ke, produk dia bukan tak sesuai untuk tu ke, mungkin lah adjustment. Okay, so kalau macam contoh kan, ada orang sekarang pendapat saya lah adalah musim video, maksudnya orang buat video, buat live, dan boleh tak kongsikan apa tips untuk buat live? Sebab dulu ketakutan orang adalah bercakap dekat depan pakai mic, ketakutan orang dulu. Sekarang ketakutan orang bercakap kat depan pakai mic dan buat live. Ramai orang sanggup terjun bangunan daripada buat live. Kan? Istilah dia. Nak cakap lah yang mantap lah kan. Nak tengok muka terherut-herut nak bercakap kan. Tapi so macam mana nak ada tips tak? Macam mana kita untuk live ni dengan kita boleh pegang produk, kita dah start. Sebab zaman sekarang ni zaman video, zaman live. Ada kongsi tips sikit. Dia tips tu tak adalah, sebabnya kalau orang yang dah biasa cakap public speaking, dia mungkin senang bagi dia, tapi bagi orang yang nak mula ni, sebenarnya bagi saya mula je. Mula dan kalau ada orang tengok ke, macam contohnya live kan, orang tak ada mata ke, ada mata, mulakan je. Sebab balik pada saya apa yang cakap tadi, dalam online dia adalah tentang algoritma. So dia adalah tentang kunci dia adalah konsisten. Sebab dia punya, lagi anda konsisten, lagi anda selalu buat, lagi kerap anda buat, dia akan naikkan anda punya visibility, anda punya page, naikkan anda punya bagaimana orang nampak anda punya position dekat online. Itu yang paling penting. Dan kunci dia balik adalah konsisten. Maksudnya online ni pun sama, posting kita semua tu kena konsisten. Maksudnya hari ni post, bukan esok dah tak berhenti dah. Dia kena konsisten, hari-hari kena buat, hari-hari kena kalau hantar kalau kita live pukul 3 lah selalunya. Jadi orang akan visible on that. Dan tips dia tadi adalah satu, mulakan je, dan yang seterusnya adalah jangan hiraukan
Saya ingat lagi satu video, ada satu makcik yang viral yang jual baju bandel saja. Faham tak? Dia mulakan dulu dengan berapa orang je. Tetapi alhamdulillah dia jadi viral sebab konten dia sendiri, diri dia sendiri. Anda jadi diri anda aja. Anda tak perlu nak berpura-pura ke apa. Sebab nowadays orang nak kenal anda senang dah. Cuba senang je. Orang nak kenal awak, nak kenal kita, tulis je nama kita, type nama kita dekat Google ataupun type je nama kita dekat Facebook. Muncullah nama kita kat situ. Tu je. Orang nak, sekarang orang nak cari kita dah senang dah. Tak perlu, anda dah tak boleh nak sembunyi-sembunyi ataupun sorok-sorok ke. Dah tak ada dah. Jadi dunia dah lebih bercakap open, dah tak ada border dah tak ada bantasan dah. Jadi kita boleh kawal apa yang kita nak bagi tahu je, tapi orang akan kenal kita apa yang kita bagi tahu lah, apa yang kita hidamkan dekat media sosial tu je. Okey, terima kasih. Okey, kepada yang baru tengok boleh like page ni sebab saya live dekat FB page Sasrizal bukan FB personal. So boleh share, komen, komen kalau anda ada komen nak tanya ke sikit kepada Bro Saiful ke Bro Sas ke, okey, kita punya view pun adalah naik sikit, okey. Boleh like, bagi like, belanja like, bagi love, jangan kudukut. Kalau saya selalu sebut jangan kudukut. Okey. Contoh sekarang platform live ni memang banyak. Okey, maksudnya hampir semua platform tu ada live. Kat mana tu? Kat mana? Sas boleh cerita tak? Kat mana platform live yang sekarang trend? Ni duk dia saya dengan dia je, saya tanya juga dia. Istilah dia online kami sana. Kat mana? Kat mana? Okey. So kalau live ni istilah dia first kali anda boleh buat di FB page. FB. First kali mungkin takut FB personal atau FB page. Okey, lepas tu di IG. Seterusnya di TikTok. TikTok dia ada syarat dia. Syarat TikTok yang saya tahulah, minta maaf kalau tersalah, kena ada 1000 follower. 1000 like ke follower baru dapat live. Ada yang best TikTok kalau live ni dia ada bunga-bunga yang berbentuk coin. Satu bunga satu ni dia ada coin dia. So coin tu star tu adalah duit. Sama juga kalau anda live dekat FB page pun boleh juga dapatkan coin. Tapi coin tu istilah dia anda kena ada 1000 like. Tak silap saya, minta maaf, saya kena refer balik, Allah Akbar. Lepas tu anda boleh live di mana? Di Shopee. Saya pun selalu tengok live di Shopee sebab apa? Saya nak collect coin. Dapat coin free. Lepas tu bukan kita boleh redeem kan, kita boleh guna pakai bila kita guna produk lain kan, kita boleh redeem untuk coin-coin tu. So saya selalu tengok apa tu dipanggil live di Shopee. So banyak jugalah. Tadi di Facebook page, Instagram, di WhatsApp mana ada? Sorry. YouTube. TikTok, di Shopee. Itu antara platform-platform yang anda boleh buat live lah. Sebab live ni memang siapa yang tak biasa memang agak tergagap lah. Cuma kadang-kadang macam coach Bro Saiful dengan saya pun kita ada buat kelas live. Selalunya yang best kan, bila kita ajar live ni, teknik buat live kan, lepas tu peserta tu dia dah saka live dia sampai. Asal saya buka dia tengah buat live. Asal saya buka Facebook dia tengah buat live. Istilah dia memang kalah tok guru lah. Dah ketagih tu. Macam Bro Saiful ni dia selalu buat live kan semenjak bulan Jun ke selalu buat live. Cuba cerita sikit perkongsian bila dah selalu buat live ni macam mana? Okey. Okey, pertama sekali terima kasih pada Seri, terima kasih. Hai Seri, terima kasih Mantun, pada Sulaiman Leman, Saiful Zangzuli. Is ni dia ni owner, bukanlah owner tapi dia adik bos di Kalumpur Resort. Okey, selamat berkongsi. Terima kasih kerana menonton perkongsian kami. InsyaAllah kami akan konsisten. Ini pun kami mencabar diri kami untuk buat sesuatu yang berbeza. Dulu apa yang saya cakap lah, masa bulan 6 itu, saya tengok dah 30 hari dah aku buat live, tak sedar pula. Tapi bestnya adalah saya masa tu niat saya bukan nak ada viewer pun, nak ada viewer ke nak ada berapa orang tengok pun tak kisah pun. Saya just saya apa yang saya tahu, belajar, mungkin saya baca buku, review apa yang saya buat, pengalaman saya kongsikan. Tapi alhamdulillah saya share, saya kongsi kat online platform ni. Alhamdulillah
ramai yang saya tak sangka, ramai yang datang balik saya, PM saya, dia tanya, coach nak tahu tak benda ni lebih dalam, boleh tak kupaskan topik-topik ni ke, nak tahu macam mana jalan penyelesaian dia. Saya ingat lagi ada seorang pekerja lah, dia terkesan dengan PKP, dia tak tahu macam mana nak tetapkan hala tuju dia. Saya ada satu topik tu, saya tentang macam mana nak target, macam mana nak buat nak tetapkan target dalam career dan juga dalam life. Jadi saya akan kongsikan dari situ, dan daripada situlah saya macam makin seronok nampak ada feedback orang. Dan bagusnya pula ada orang ambil topik saya tu untuk dia pergi interview, ada yang pergi dapat saya ingat macam bukan interview, satu lagi ada dia nak pergi join program. Jadi dia gunakan apa input saya tu untuk dia bantu bagi orang lagi. Jadi saya macam Allahu Akbar. Masya-Allah, maksudnya benda ni sangat saya tak ada pun, saya tak mengharapkan apa-apa pun. Jadi, maksudnya sangat-sangat powerful kalau kita dah mulakan dan kita teruskan saja. Dia dah tak kisah pun sebenarnya berapa ramai yang lihat, berapa orang tak tengok pun. Jadi saya just buat selama 30 hari. Saya buat dua-dua. Saya buat dekat Facebook, saya buat dekat Instagram. Saya buat dekat IG. Dan ada banyak input dekat situ yang saya belajar. Biasalah ada yang video naik, ada video tu normal. Ada maksudnya ramai view, ada tak view kan. Tapi yang bestnya saya dapat ramai kawan, sampai dapat leads, and then the best ialah waktu saya ingat lagi waktu dah masuk minggu kedua saya buat live dah 14 hari saya dapat close sales, saya dapat satu projek. Saya dapat projek yang which is saya pun tak tahu nilai dia sebanyak itu juga, tapi alhamdulillah saya pun tak expect juga benda tu. Saya macam kongsi je lah, share je lah apa yang ada. Tapi bila orang prospek ni, klien ni, dia nampak saya cara saya menyampaikan sesuatu, mungkin dia orang rasa mudah faham dan mungkin ada konsep-konsep ataupun pengalaman yang saya pakai untuk ramai orang guna, dia tertarik. Jadi dia PM saya, dia nak saya punya profile. Saya cakap saya pun saya pun sampai sujud syukur sangat, macam saya tak nampak itu sebagai bentuk rezeki juga. Dan saya berasa macam yes, ilmu pun rezeki. Maksudnya apa yang kita ada ni, macam guru saya cakap, ilmu tu rezeki. Kalau kita kongsikan, insya-Allah akan bantu ramai orang. Dia boleh mengurangkan sesuatu, maksudnya membantu orang lain. Dan ada satu lagi topik ataupun saya kongsikan dalam masa 33 hari tentang mental illness. Macam mana ramai orang stres, macam mana orang nak handle diri dia stuck dalam rumah tak tahu nak buat apa. Saya terus tunjukkan step by step apa flow dia, apa yang patut buat. Dan alhamdulillah ada yang cakap dengan saya, terima kasih coach, dia follow apa yang saya buat, dia buat buku. Saya selalu kongsikan buku kesyukuran saya ni. Dia cakap dia dah amalkan daripada dia start, dia tak tahu nak buat apa, dia macam menemui jalan. Maksudnya menemui jalan. Saya cakap Allahu Akbar, saya macam terharulah juga. Terharulah sebab saya selalu cakap, saya kongsi, tapi kalau benda ni berguna dan manfaat untuk anda amalkan, benda tu berapa saya nak simpan sorang-sorang benda ni dah bagus, jadi just go. Jadi benda tu dia sampai hari ni macam terhutang budi lah. Maksudnya dia buat, so saya cakap yang buat awak, jadi awak yang dapat manfaat tu, saya hanya menyampaikan saja. Jadi alhamdulillah along the way 30 hari tu satu pengalaman yang sangat-sangat best lah. Saya mencabar diri saya, dan dikenakanlah PKP disambung lagi. Jadi saya rasa saya nak challenge lagi to next level lah. Maksudnya tak kisah pun video kita viral ke tak viral ke, tapi saya akan cuba buat. Jadi just keep sharing on whatever kita ada. Jadi saya rasa kita boleh leveragekan platform yang ada, Facebook. Dulu kita nak tengok TV, nak buat show sendiri pun kena bayar kan. Sekarang ni tak apa, kita buat show sendiri lah Tapi insya-Allah benda tu sangat-sangat memberi manfaat. Kita bukan cakap kosong lah, maksud kita borak-borak kosong, tak ada. InsyaAllah ada isu-isu yang paskan, kita bantu. Okay. Ini pun kalau buat pengetahuan anda lah. Terima kasih yang tengok, boleh like, komen, share. Istilah dia boleh like page, okay. Kita mula-mula tadi kita dah discuss berapa kali kita test ni. Test tak jadi. Istilah dia janjian dah nak buat kan. Lepas tu kalau anda saya sebelum live tadi saya cakap dekat Bro Sepul, berapa minit nak buat? Bro Sepul kata 20 minit. Saya dah gelak dah. Cukup lah ni kan. Tapi ini tahu nak dekat sengat 1 jam
1 jam dah. 1 jam dah, 1 jam dah. So Allahu Akbar. so maksudnya buat live ni anda di sini tahu, sebelum buat live memang ada istilah dia, ada ketakutan. Sebab tu istilah dia, kalau anda nak buat live tapi takut, satunya anda boleh bertanya kepada orang yang sesuai lah, coach ke apa semua, macam mana nak buat live. Okay, sebab kadang-kadang bila kita belajar, coach tu akan bantu. Buat macam ni, dah buat sekali, okay, lepas ni baiki kat sini. So kita insyaAllah lah kita di guide jugalah kan. Okay, so lagi satu tips saya just nak share lah kalau anda buat live. Katakanlah kadang-kadang anda perasan tak, kita bisnes di satu tempat di kampung kita, tapi orang pun tak tahu tentang kita punya bisnes. Betul. Orang pun tak tahu kita bisnes. Kalau anda buat live, dia membantu anda punya untuk orang kenal anda. Sebab saya ada peserta, dia kata apa, bila mula memang takut sangat nak buat live. Istilah dia kalau buat live tu rasa nak meninggal, nak masuk ke bumi, sanggup dikebumikan daripada buat live. Tapi dia dah buat live kan, lepas tu dia terperasan. Ada orang lalu depan kedai dia kata, inilah yang kedai yang selalu buat live tu. So maksudnya, faham tak? Maksudnya sebelum ni orang tak tahu anda jual. Sebab tu produk tu simpan. Tapi ialah mungkin kedai kecil, kedai warung kan, kalau di live kan pun orang start kenal. Macam ada juga sahabat saya masa PKP berapa tu, 2.0 tak silap saya. Sekarang 3.0 kan. 2.0 Sheikh Gaddafi, dia bantu seorang makcik ni viralkan nasi lemak dia. Gerai nasi lemak kat tepi depan rumah, tepi jalan, pakai live lah. Live. Memang lepas tu esok lusa ni memang beratur lah orang, dipanggil orang datang beli. So itu kuasa, dia ada kuasa viral, kuasa live ni memang ada powerful lah. Okay, memang istilah dia, anda kena sebagai seorang usahawan ke, baru nak jadi usahawan ke, nak bisnes ke, antara anda yang perlu buat video ataupun live. Okay, kalau tak tahu, anda boleh berhubungan dengan Bro Saipul ke ni kan. Ni ada apa Bro Sas, tu Cik Sulaiman Lemak dia tanya macam mana nak buat live. Saya rasa tu pun satu topik yang kita boleh kembangkan. Saya kalau Cik Is Sulaiman ni dengar kan, dia ni ngelak tau, dia suruh bini dia live ni. Dia ni ngelak. Kan, dia suruh bini dia, bini rumah dia baru nak shoot dia lari-lari kan. Pandai dia ni kan. Dia dah pergi kelas mahal-mahal kot. Dia tu dia kelas sipu-sipu besar. Okay. Kalau buat pengetahuan anda, okay, Cik Muhammad Khalid, terima kasih tulis hadir. Terima kasih sebab kita apa tu dipanggil support kita. Cik Is ni dia pun pemborong barang di China. Dia Mama Zai, apa khabar? Terima kasih bagi like, komen. Apa tu Zaliha ni Mama Zai lah. Aduh, kena kali lah kita bahan. Kita selain bahan, kita tolong promo agak. Nampak tak? Okey, durian. Durian. Dia apa tu bekerja di camp Kalumpang Resort, memang sangat cantik. Memang saya asal ni memang saya suka buat program team building kat sana, buat program-program sebab kita boleh mandi sungai whatever semua. Okey, tak boleh pergi sini betul. Cik Is selalu kata buka je sempadan, memang dia terus ke China. Dia memang nak terus ke China sebab dia memang pemborong barang-barang di China. Dia expert lah. Kalau anda nak mulakan bisnes, tak ada produk dan ada modal, boleh pergi sama-sama dengan dia. Naik AirAsia first class kat depan kan, maksudnya duduk kat depan. Dia ajak saya, tapi itulah saya pun belum nak pergi lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh pergi ke China. Dia berapa kali ada istilah dia, China tu dia balik kampung ke setahun sekali, berapa kali kan. Awal-awal tahun dia pergi time sejuk, time musim sejuk tau, memang best lah. Siapa yang nak tahu tentang produk-produk di China, kalau PKP dah maksudnya dah boleh, anda boleh berjumpa lah, tengok dekat dipanggil Sulaiman Leman punya Facebook. Okay, so apa lagi kita nak share? Kita dah sejam lebih, nanti itulah dah naik share. Okay, kita kena simpan sikit. Nanti kau tak ada, nanti dah tak ada apa nak dikongsikan kan semua. Cuma saya nak beritahu anda, jangan takut nak memulakan anda online business anda. Jangan takut. Kalau anda dah ada business,
anda perlu online kan, dan kalau anda tak ada buat apa-apa, tak ada bisnes, selain angkat bendera putih tu, anda boleh start dengan bisnes kecil-kecil. Tak apa, untung RM1, RM2 tak apa, janji mula, jangan tak mula. Okay, so kata-kata terakhir boleh juga sebelum kita akhirkan ya, anda tak akan mati pun kalau tak ada orang tengok ke tak live kan, itu satu. Kemudian hanya kena mulakan satu langkah, insyaAllah langkah anda tu akan berkembang. Percayalah. Dan ini yang berlaku pengalaman saya sebulan yang lalu. Waktu PKP, saya tahu saya dah mungkin saya boleh buat, saya boleh live, tapi saya nak cabar diri saya, apa sebenarnya best sangat live. Dulu sebenarnya dah buat dah, tahun 2018 dah ada dah, tapi tak konsisten. Tapi bila saya buat balik ni, menarik sebenarnya, macam lagi tak sama macam dulu. Maksudnya dia lebih dia punya algoritma sangat menarik kali ni. Dan satu berani, live kena berani dia, dan kalau tak tahu pun cerita tentang pengalaman sendiri dulu. Mulakan dengan pengalaman. Saya hari ni makan apa hari ni, masak apa, tu je, simple. Dan kita show tunjukkan barang-barang kita apa ke. Dan ada juga kawan saya buat pre-love barang-barang kat rumah, dia nak kosongkan barang kat rumah, baju-baju kat rumah. Dia live je kat rumah tu. Maksudnya dia nak jual barang hari ni saya jual ni baju-baju saya ni saya nak let go. Jadi mungkin jual murah je, RM10 ke apa. So dia terus lagi. Tapi alhamdulillah daripada mula live je, ramai orang dah tengok dan ramai orang nak beli dah. Itu yang bagusnya. Jadi sekarang adalah masanya untuk anda bertindak. Kalau anda ada teknologi tapi anda tak gunakan, maximizekan sebaiknya. Ianya satu kerugian. Dan full orang, maksudnya banyaknya, saya ulang balik, ramainya orang sekarang adalah di rumah dan dia tak buat apa-apa. Mungkin makan, tidur, mungkin tengok TV, mungkin hanya dekat handphone ataupun dekat laptop saja. Jadi pilihan kita adalah hadirkan diri di online platform, dan anda boleh mulakan untuk online business anda mulai hari ini. Okay, insyaAllah esok kita akan berudara lagi. Tunggukan kami punya posting dan juga iklan untuk topik seterusnya. Dan insyaAllah doakan kami supaya terus konsisten, istiqamah untuk berkongsi dan membantu lagi ramai orang di sana. Alright. Okay, Cik Sulaiman dia kata, kalau takut atau malu suruh wife yang live atau cari orang yang tak malu. Okey macam ni. Macam contoh kan, Cik Sulaiman ni, Cik Is ni dia memang jual durian. So kalau dia buat live tu, orang datang beli makan durian kat situ. Saya rasa selalunya katalah dia boleh buka kedai kedai tu 3-4 jam. Saya silap nanti dah setengah jam lah, sebab orang dah turun beratur lah, sebab orang dah tahu tentang dia punya dia panggil durian. Tak salah saya dia Cik Is punya durian kampung. Kalau tak salah saya lah. So istilah dia live tu akan membantu untuk orang tahu dan orang viral. Itu yang best tu. So istilah dia kita tak payah susah sangat nak promo, buat iklan berbayar, tak perlu. Kita pakai yang free je. Free je pun dah cukup. Kan? Okay. So kalau kata anda ada dipanggil idea atau dipanggil ada soalan satu ataupun the next, apa yang anda nak tahu? Cuba type dia, nanti kita tengoklah macam mana kan. Lagi satu kita untuk anda kita boleh cuba kupaskan kan. Kepada anda, kalau anda dah start anda dah seorang jadi usahawan dan anda dah start jadi usahawan, anda tidak boleh toleh tidak boleh toleh ke belakang dan terus anda kena masukkan online, buat live, buat video, buat copywriting, buat gambar terus. Sebab istilah dia kalau anda belakang, anda tertinggal. Okay, ambil bendera putih je kan. So istilah dia kalau kita dah terdesak, boleh ambil bendera putih, dalam masa sama kita ada benda-benda yang kita boleh buat. Okay, terima kasih kepada semua. Saya doakan anda supaya murah rezeki. Amin. Dipermudahkan urusan COVID ni kan. Okay, semoga kita walaupun kita suka positif, tapi buat COVID kita tak nak positif. Supaya anda semua tetap sihat, jaga diri, kita jaga kita, anda jaga anda, supaya kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Doakan saya, maafkan saya. Okey, insyaAllah kita dah rindu lah dengan Encik Is ni. Lain macam rindu dia. Dia rindu duit kita nak buat program sebenarnya. Dulu hampir sebulan sekali lah memang pergi ke sana kan. Ini dah langsung tak boleh kan. Geram je kan, nak macam mana kan.
Okay. Terima kasih tengok. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa like, like, komen dan share kami punya page Sazrizal, saya Saiful Farhan, dan juga stay tune untuk edisi esok pula. InsyaAllah kami akan kongsikan topik-topik yang lebih menarik. Rindu duit ke kawan. Rindu nak belanja kan. Okay, betul. Agak dah tu. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Good job. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.